Hanya dalam 48 jam, 8 triliun dolar hangus menjadi debu. Ketika peluru-peluru berpandu paling canggih yang dilancarkan oleh Amerika Syarikat dan Iran bertukar menjadi timbunan besi buruk di dada langit, seluruh dunia tergamam dalam kejutan. Ketika kuasa-kuasa besar dunia sedang mempamerkan kekuatan mereka, watak sebenar yang mengubah haluan perang gila ini muncul dari tempat yang tidak pernah disangka Malaysia. Selama 40 tahun, terbelenggu dalam rantai perjanjian yang menyekat, Malaysia seakan menahan nafas. Namun, dengan hanya satu pembebasan, potensinya meledak dengan luar biasa. Insiden yang membuatkan pakar-pakar ketenteraan dunia terkejut dan menganggapnya mustahil. Apa sebenarnya yang dilakukan oleh Malaysia di medan perang ini? Cerita ini bermula sekarang. Di mana sahaja Anda mendengar, jangan lupa untuk melanggan dan menyukai. Selamat pagi, saya Michael Hartman. Selama 20 tahun, saya telah mengajar teori peperangan moden di Institut Kajian Keselamatan Antarabangsa Berlin. Pagi ini, sebaik sahaja saya membuka pintu dewan kuliah, pandangan mata para pelajar saya berbeza. Berita perang Amerika-Iran yang meletus 48 jam lalu menjadi tumpuan semua. Mereka sedang meneliti video serangan pertama Iran. Suasana di dalam dewan terasa tegang. Saya meletakkan beg saya dan menghidupkan proyektor. Di skrin terpapar peta situasi perang yang dikeluarkan oleh Markas Pusat Amerika Syarikat. Titik-titik merah memenuhi seluruh Teluk Parsi. Para pelajar menahan nafas, mata mereka terpaku pada skrin. Apabila saya mencapai pen penanda, dewan menjadi sunyi sepi. Saya tahu, inilah masanya. Detik untuk menggoncang pandangan dunia mereka. Di papan putih, saya menulis 3 perkataan dalam huruf besar, The Keymaker. Para pelajar kelihatan bingung. Wajah mereka seolah-olah bertanya, mengapa saya bercakap tentang film The Matrix dalam kuliah analisis perang? Saya meletakkan pen penanda dan berkata perlahan, dalam perang ini, perkara yang paling penting bukanlah siapa yang menembak peluru berpandu, tetapi siapa yang mencipta kunci yang mengubah segala-galanya. Sudah tentu Amerika Syarikat, kata Stefan, seorang pelajar dari Jerman yang duduk di barisan hadapan. Suaranya penuh keyakinan. Saya menggelengkan kepala. Amerika adalah protagonis perang ini, tetapi bukan Keymaker, jawab saya. Kemudian Marie, seorang pelajar dari Perancis, menyampuk, kalau begitu, pastinya Iran. Merekalah yang memulakan provokasi ini. Dewan kuliah mula riuh. Saya hanya memerhatikan kekeliruan mereka. Selama 20 tahun, saya telah mencipta detik-detik seperti ini. Tetapi tidak pernah ada yang sehebat hari ini. Jantung saya berdegup kencang. Masanya telah tiba menetupkan bom itu. Saya menudingkan penunjuk laser ke satu titik tertentu pada peta. Kuala Lumpur. Mata para pelajar terbeliak. Saya menyebut dengan jelas, satu persatu. Negara yang menentukan hala tuju perang ini bukanlah Amerika, bukan juga Iran. Ia adalah Malaysia. Pada ketika itu, dewan kuliah seakan membeku. 3 saat keheningan berlalu. Kemudian, seseorang ketawa kecil. Ketawa itu berjangkit. Hilai tawa bermula dari barisan belakang dan merebak ke hadapan. James, seorang pelajar dari Britain, ketawa sinis secara terang-terangan. Malaysia? Apa yang Malaysia boleh buat untuk menjadi Keymaker? Begitulah reaksi mereka. Saya hanya berpeluk tubuh dan memerhatikan mereka. Reaksi ini sudah dijangka. Malah, inilah reaksi yang saya mahukan. Stefan mengangkat tangannya. Bukankah Malaysia sebuah negara yang bergantung pada sistem senjata Amerika? Soalnya, sebuah negara tanpa teknologi tersendiri, dengan pengalaman perang terakhirnya berdekad-dekad lalu, dan industri pertahanannya baru sahaja mula mengekspor. Bagaimana mungkin mereka memegang kunci peperangan? Suaranya penuh dengan keyakinan diri. Pelajar-pelajar lain mengangguk setuju. Saya tersenyum perlahan. Tepat sekali, kerana prasangka itulah, jawab saya. Sebab mengapa kamu semua memandang rendah kepada Malaysia? Itulah sebabnya ia menjadi pemboleh ubah yang tidak dijangka dalam perang ini. Riak wajah para pelajar berubah secara halus. Dari ejekan, ia bertukar menjadi keraguan. Saya menukar slide pada proyektor. Laporan bajet Jabatan Pertahanan AS terpapar. Saya menumpukan laser pada ayat kunci. Had Kelestarian Pertahanan Mapan. Para pelajar menatap skrin dengan tajam. Saya menyambung penjelasan. Masalah terbesar yang dihadapi Amerika dalam perang ini ialah kos peluru berpandu pemintas mereka. Saya tunjukkan pengiraan kos peluru berpandu yang digunakan oleh sebuah kapal pemusnah Aegis dalam sehari. 800 juta. Para pelajar menarik nafas.
Wajah mereka terkejut apabila menyedari kos sehari sahaja mencecah hampir $1 bilion. Tetapi, tambah saya, kos untuk menghasilkan drone serangan dan peluru berpandu Iran adalah kurang daripada 1/100 daripada jumlah itu. Mari mengangkat tangan. Tetapi bukankah Amerika mempunyai banyak wang? Soalnya. Saya mengangguk. Betul, Amerika mempunyai banyak wang. Tetapi perang bukanlah larian pecut, ia adalah maraton, jelas saya. Iran sekarang sedang menyerang dompet Amerika. Setiap hari, mereka melancarkan puluhan senjata kos rendah, memaksa Amerika membakar berbilion-bilion dolar. James menyampuk. Jadi, apa yang patut Amerika lakukan? Mereka mempunyai dua pilihan, jelas saya. Pertama, berhenti memintas dan terima sahaja kerosakan. Kedua, ubah struktur kos itu sendiri. Para pelajar mendengar dengan teliti. Saya memaparkan graf baharu di skrin. Ia adalah senarai kontrak ekspor syarikat-syarikat pertahanan Malaysia. Perisai Langit 2, Lembing Perkasa, Harimau Malaya MBT. Saya mula menulis angka di sebelah nama-nama itu. Kadar pemintasan, 90%. Kos seunit, 800,000. Masa pengeluaran, 6 bulan. Berbanding senjata Amerika, kosnya hanya 1/10. Dan masa penghantarannya separuh, kata saya. Stefan bangun secara tiba-tiba. Mustahil, jeritnya. Senjata Malaysia lebih baik daripada senjata Amerika. Itu tidak mungkin. Saya menjawab dengan tenang. Saya tidak kata lebih baik. Saya kata, dalam konteks ini ia lebih diperlukan. Kuasa besar tidak menang dengan senjata terbaik. Mereka menang dengan senjata yang paling kos efektif. Perang tidak dimenangi oleh senjata tercanggih, tambah saya. Ia dimenangi oleh senjata yang mampu bertahan hingga ke akhir. Wajah para pelajar menjadi semakin tegang. Saya menulis ayat terakhir di papan putih. Kelestarian adalah kelangsungan hidup. Hanya bunyi kapur menggores papan putih yang kedengaran di dalam dewan. Saya melihat jam. 50 menit telah berlalu. Ejekan di mata mereka telah hilang, tetapi keyakinan mereka juga telah goyah. Sambil mengambil beg saya berkata, dalam kelas seterusnya saya akan tunjukkan kepada kamu bagaimana Malaysia mencapai kedudukan ini. Saya akan mendedahkan kisah yang tersembunyi selama 40 tahun. Pintu dewan kuliah tertutup di belakang saya, meninggalkan suasana yang penuh dengan persoalan. Ada yang mula membuat carian di telefon pintar mereka, ada yang mencatat sesuatu di dalam buku nota. Sambil berjalan di koridor, saya tersenyum. Benih keraguan telah ditanam. Kini, tiba masanya untuk pandangan dunia mereka digoncang hingga ke akar umbi. 3 hari berlalu. Apabila saya membuka pintu dewan kuliah, pemandangan yang saya jangkakan terpapar di hadapan mata. Para pelajar sudah pun duduk, menaip di komputer riba masing-masing. Ada yang membuka laman web Syarikat Pertahanan Malaysia, ada yang menatal ruangan komen di forum ketenteraan. Jelas sekali, sejak kelas terakhir, mereka telah menyediakan hujah balas mereka sendiri. Suasana terasa tegang, seperti di medan perang. Sebelum sempat meletakkan beg, saya terus bertanya, siapa yang telah membuat kajian mengenai senjata Malaysia sejak kelas terakhir? Saya menunjuk ke arah Stefan. Dia seolah-olah sudah menunggu. Dia bangun dan mengangkat komputer ribanya. Skrin itu penuh dengan catatan forum antarabangsa mengenai senjata Malaysia. Profesor, saya telah mengesahkan kata-kata Anda, kata Stefan dengan suara yang yakin. Senjata Malaysia hampir tiada rekod pengesahan di medan perang sebenar. Sama ada perisai langit atau lembing perkasa, semuanya adalah senjata yang baru dibangunkan dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Ia tidak pernah digunakan dalam peperangan sebenar. Suaranya bergetar dengan rasa kemenangan. Pelajar lain mengangguk setuju. Bahu Stefan kelihatan lebih tegap. Analisis yang baik, kata saya. Tetapi kamu terlepas satu perkara. Ketiadaan pengesahan di medan perang itu adalah cerita sehingga tahun 2022. Sejak 2023, keadaan telah berubah sepenuhnya. Riak wajah para pelajar sedikit goyah. Saya menghidupkan proyektor. Kenyataan akhbar rasmi Kementerian Pertahanan Poland terpapar di skrin. Kontrak bersepadu untuk kereta kebal K2 dan meriam gerak sendiri K9 yang ditandatangani pada Julai 2023, sebuah projek usaha sama di mana Malaysia menyediakan komponen kritikal dan sistem integrasi. Nilainya 14 bilion. Para pelajar menahan nafas. Saya menudingkan penunjuk laser pada klausa utama. Penghantaran kumpulan pertama dalam tempoh 6 bulan. Sistem Patriot Amerika, jelas saya, mengambil masa sekurang-kurangnya 2 tahun dari pesanan hingga penghantaran. Mari mengangkat tangan.
Penghantaran yang pantas tidak semestinya bermakna senjata itu bagus, bukan? Kita tidak boleh kata McDonald's lebih baik daripada restoran Michelin hanya kerana ia lebih pantas, katanya, disusuli dengan gelak tawa di dalam kelas. Saya mengangguk. Analogi yang bijak, saya akui. Tetapi di medan perang, untuk seorang askar yang kelaparan, apa yang lebih diperlukan? Hidangan lengkap yang akan tiba dalam 3 jam. Atau burger yang akan tiba dalam 10 menit. Gelak tawa terhenti. Wajah para pelajar kembali serius. Saya menukar slide. Garis masa perang Ukraine muncul. Pencerobohan bermula pada Februari 2022. Janji bantuan senjata barat pada bulan Mei. Penghantaran sebenar bermula pada bulan Jun. Terdapat jurang selama 4 bulan, jelas saya. Saya menandakan dengan anak panah merah betapa banyak wilayah yang hilang oleh tentera Ukraine dalam tempoh 4 bulan itu. James menyampuk. Itu situasi Ukraine. Amerika berbeza, bukan? Amerika sudah mempunyai senjata yang mencukupi. Saya memaparkan semula peta Teluk Parsi. Saya tunjukkan senarai aset yang ditempatkan oleh markas pusat AS. 5 kapal pemusnah Aegis, 12 bateri Patriot, 240 peluru berpandu pemintas SM-3. Para pelajar meneliti angka-angka itu. Di sebelahnya, saya paparkan inventori peluru berpandu Iran. Drone Shahed, lebih 2.000 unit. Peluru berpandu Fateh, 110, lebih 500 unit. Peluru berpandu jelajah Hormuz, 2, lebih 300 unit. Saat angka-angka itu dibandingkan, wajah para pelajar menjadi pucat. Saya bertanya dengan tenang, stok Amerika mungkin cukup untuk gelombang serangan pertama dan kedua. Tetapi bagaimana jika ada gelombang ketiga? Stefan mengangkat tangannya semula. Suaranya sedikit bergetar, tetapi masih mencabar. Kalau begitu, tingkatkan sahaja kadar pengeluaran, bukan? Tanyanya. Lockheed Martin dan Raytheon adalah syarikat terbaik di dunia. Saya memaparkan satu lagi set data di skrin. Kadar pengeluaran tahunan peluru berpandu pemintas AS, Patriot, 240 unit setahun. SM-6, 125 unit setahun. THA, 48 unit setahun. Di sebelah angka-angka itu, saya letakkan kadar pengeluaran syarikat Malaysia. Perisai Langit 2, lebih 500 unit setahun. Lembing Perkasa, lebih 800 unit setahun. Dewan Kuliah mula bising. Mereka terkejut dengan hakikat bahawa Malaysia mampu mengeluarkan lebih banyak daripada Amerika. Mari bangun. Mustahil, jeritnya. Tidak mungkin kapasiti pengeluaran syarikat pertahanan Malaysia melebihi Lockheed Martin. Angka ini pasti dimanipulasi. Saya dengan tenang menunjukkan sumbernya. Laporan tahunan SIPRI, Jane's Defense Weekly, laporan penilaian asas industri Jabatan Pertahanan AS, semuanya dokumen rasmi. James menyampuk, walaupun angka itu betul, kualitinya pasti berbeza. Kuantiti yang banyak tidak bermakna senjata itu bagus. Saya tersenyum. Pemerhatian yang baik, saya akui. Sebab itulah saya menyediakan ini. Saya menukar slide. Video ujian penilaian Kementerian Pertahanan Poland mula dimainkan. Ia menunjukkan sistem perisai langit 2 memintas beberapa sasaran serentak. 8 sasaran datang serentak, dan 8 peluru berpandu mengenainya. 100%, para pelajar menahan nafas sambil menonton. Selepas video itu tamat, saya memaparkan data perbandingan. Dalam keadaan yang sama, kadar pemintasan Patriot PHE-3 adalah 87%. Stefan bersandar di kerusinya dan menggumam, itu hanya keputusan satu ujian. Saya mengangguk. Betul, sebab itu mereka melakukannya berkali-kali. Di skrin, saya senaraikan keputusan 17 ujian penilaian yang dijalankan di Poland, Romania, dan Arab Saudi dari 2023 hingga 2025. Purata kadar pemintasan, 92%. Para pelajar terdiam. Saya berjalan ke papan putih. Saya mengambil kapur dan menulis dalam huruf besar. Jurang teknologi telah dirapatkan. Para pelajar menatap papan putih dengan pandangan kosong. Pada tahun 1990-an, saya menyambung. Perbezaan prestasi senjata antara Malaysia dan AS adalah lebih 20 tahun. Pada tahun 2000-an, 10 tahun. Pada tahun 2010-an, 5 tahun. Dan sekarang, ia hampir setanding. Stefan tidak dapat menahan diri. Apa maksud Profesor hampir setanding? Amerika masih membina F-35, manakala Malaysia hanya mampu membina pesawat pejuang ringan seperti FA-50, bukan? Saya menahan senyum. Itulah prasangka yang saya maksudkan.
Kamu semua masih melihat Malaysia dari perspektif tahun 2000-an. Di skrin, saya paparkan jadwal pembangunan KF21 Boramae, sebuah projek usaha sama di mana Malaysia merupakan rakan kongsi utama. Pengeluaran besar-besaran bermula pada 2026. Prestasinya berada di puncak pesawat pejuang generasi 45. Satu generasi di bawah F-35, tetapi harganya 1/3, jelas saya. Dan negara-negara Timur Tengah mula memilih KF-21 berbanding F-35. Kontrak Arab Saudi 60 unit, UAE 40 unit. Mulut para pelajar ternganga. James berdiri. Suaranya meninggi. Tapi pada akhirnya, bukankah itu semua teknologi Amerika? Jeritnya. Bukankah semua senjata yang dibuat oleh Malaysia dibina dengan komponen dan teknologi Amerika? Saya mengangguk. 10 tahun lalu, itu benar, saya akui. Tetapi tidak lagi sekarang. Saya menunjukkan carta baharu. Perubahan kadar kandungan tempatan untuk kereta kebal harimau Malaya. Model awal, 87%. Model semasa, 95%. Perisai langit 2, 92%. Lembing perkasa, 89%. Saya menunjuk satu persatu angka itu. Enjin, radar, sistem kawalan tembakan, malah semikonduktor semuanya buatan Malaysia. Komponen Amerika kini kurang daripada 10%. Stefan menghentak meja. Kalau begitu, mengapa Malaysia masih bergantung pada pakatan dengan Amerika? Jika teknologinya begitu hebat, mengapa tidak bergerak sendiri? Saya berhenti sejenak. Para pelajar menahan nafas, menunggu jawaban saya. Saya berkata perlahan, soalan itu adalah kuncinya. Malaysia mampu berdikari dari segi teknologi, tetapi memilih untuk tidak melakukannya dari segi strategik. Kerana menjual senjata dari dalam pakatan jauh lebih menguntungkan. Amerika tidak boleh menyekat Malaysia, dan Malaysia bebas bergerak di luar pasaran teras Amerika. Para pelajar kelihatan bingung. Saya melukis peta dunia di papan putih. Saya tandakan negara-negara yang dilarang membeli senjata. Iran, Rusia, Korea Utara, Cuba, Syria. Kemudian, saya tandakan negara-negara yang membeli senjata Malaysia, Poland, Arab Saudi, UAE, Mesir, Turki. 2 bulatan yang tidak bertindih. Malaysia menjual di tempat yang tidak boleh dijual oleh Amerika, jelas saya. Ia bukan persaingan, ia adalah pelengkap. Mari menggumam. Jadi, pada akhirnya, mereka masih bergerak di bawah kebenaran Amerika? Saya menggelengkan kepala. Bukan kebenaran tetapi keakuran senyap saya betulkan. Amerika tidak mempunyai alasan untuk menghalang Malaysia dan tiada sebab untuk berbuat demikian. Malah, apabila Malaysia menjual senjata kepada sekutu Amerika, ia memberi manfaat kepada Washington juga. Ia mengukuhkan perikatan. Saya melihat jam. Sejam telah berlalu. Para pelajar masih memandang silih berganti antara skrin dan papan putih. Ejekan telah hilang sepenuhnya, tetapi wajah mereka masih tidak yakin. Sambil meletakkan pen penanda, saya berkata, kelas seterusnya, saya akan tunjukkan mengapa Malaysia mampu mengejar dengan begitu pantas. Saya akan mendedahkan rahsia yang tersembunyi selama 40 tahun. Ketika saya melangkah keluar, saya menoleh ke belakang. Stefan sedang menaip sesuatu di komputer ribanya, Mary sedang bercakap di telefon pintarnya, dan James termenung memandang keluar tingkap. Sambil berjalan di koridor, saya berfikir, keyakinan mereka mula retak. Kini, masanya untuk serangan penamat. Seminggu kemudian, apabila saya melangkah masuk ke dewan kuliah, suasana telah berubah. Pelajar-pelajar tidak lagi ketawa atau berbisik. Sebaliknya, skrin komputer riba mereka dipenuhi dengan data ketenteraan dan statistik. Ada yang telah mencetak kontrak ekspor pertahanan Malaysia. Ada yang membuka laporan SIPRI. Jelas sekali, mereka telah menggali lebih dalam. Sebelum sempat saya meletakkan beg, Stefan mengangkat tangan, seolah-olah sudah menunggu. Saya mengangguk memberinya kebenaran. Dia berdiri dan mengangkat komputer ribanya. Di skrin, terpapar rekod pertempuran selama 8 hari sejak Perang Amerika-Iran bermula. Jumlah pelancaran peluru berpandu Iran, 230. Kadar kejayaan pintasan AS, 94%. Jumlah drone yang ditembak jatuh, 180. Akhirnya, Amerika masih menang dengan kelebihan yang besar, bukan? Kata Stefan dengan yakin. Kadar kejayaan 94% hampir merupakan pertahanan yang sempurna. Dakwaan profesor bahawa senjata Malaysia diperlukan adalah satu keterlaluan. Pelajar-pelajar lain mengangguk.
Keyakinan kembali terpancar di mata mereka. Saya berjalan ke papan putih dan menulis satu angka. 94%. Para pelajar memberi tumpuan. Angka yang cemerlang, kata saya perlahan. Malah, ia adalah kadar kejayaan pemintasan tertinggi dalam sejarah manusia. Bahu Stefan kelihatan tegap. Tetapi, di sebelahnya, saya menulis satu lagi angka. 6%. Para pelajar kelihatan keliru. 6% adalah kadar kegagalan, jelas saya. Daripada 230 peluru berpandu, 14 daripadanya sampai ke sasaran. Anda mungkin fikir, hanya 14. Tetapi, biarlah saya tunjukkan apa makna 14 peluru berpandu itu. Saya menghidupkan proyektor. Paparan menunjukkan kerosakan di pangkalan tentera AS di Teluk Parsi. Pangkalan udara Al-Udeid, 3 landasan rosak. Pangkalan tentera laut Bahrain, 1 gudang logistik musnah. Kapal Aegis USS Carl Vinson, kerosakan pada dek. Gambar-gambar itu silih berganti. Wajah para pelajar menjadi tegang. Mari berbisik perlahan. Saya tidak percaya. Hanya dengan 14 peluru berpandu, kerosakannya seteruk ini. Saya mula menulis pengiraan di papan putih. Kos pembaikan landasan, 5 juta setiap satu. Kos pembinaan semula gudang, 20 juta. Anggaran kos pembaikan kapal, 80 juta. Saya menulis jumlahnya 115 juta. Para pelajar menarik nafas. Di sebelahnya, saya menulis satu lagi angka. Jumlah kos pembuatan peluru berpandu Iran, 1,5 juta. James bangun. Mustahil, jeritnya. Menyebabkan kerosakan 100 juta dengan hanya 1 juta? Pengiraan ini pasti salah. Saya menggelengkan kepala. Pengiraan ini tepat. Malah, ini adalah anggaran konservatif. Kerosakan sebenar mungkin lebih besar. Saya menukar slide. Analisis kos pertahanan Amerika muncul. Harga seunit peluru berpandu pemintas SM-3, 10 juta. Jumlah dilancarkan, 78. Jumlah perbelanjaan, 780 juta. Mata para pelajar terbeliak. Amerika membelanjakan hampir $800 juta untuk bertahan, jelas saya dengan tenang. Manakala Iran membelanjakan kurang daripada $2 juta untuk menyerang. Nisbah kosnya adalah hampir 80:1. Stefan mengangkat tangan. Suaranya bergetar, tetapi dia masih membantah. Tetapi Amerika tetap akan menang, bukan? Mereka mempunyai wang, jadi mereka boleh terus menembak. Saya menulis satu perkataan di papan putih dalam huruf besar. Kelestarian. Perang bukan larian pecut, kata saya. Ia adalah maraton. Iran tidak bersaing dalam kelajuan, mereka bersaing dalam daya tahan. Strategi mereka adalah untuk menghakis sumber Amerika sedikit demi sedikit setiap hari. Para pelajar mendengar dengan teliti. Saya memaparkan graf baharu. Perubahan inventori peluru berpandu pemintas AS. Permulaan perang, 1,200 unit. Selepas 8 hari, 1,100-1,002 unit. Para pelajar tidak nampak ia sebagai pengurangan yang besar. Tetapi di sebelahnya, saya paparkan kadar pengeluaran. Purata pengeluaran bulanan, 20 unit. Wajah para pelajar menjadi pucat. Mari bersuara perlahan. Mereka menggunakan hampir 10 sehari, tetapi hanya boleh menghasilkan 20 sebulan. Saya mengangguk. Tepat, pada kadar ini, stok mereka akan habis dalam masa 60 hari. Tentu, Amerika boleh meningkatkan pengeluaran, tetapi itu akan mengambil masa sekurang-kurangnya 6 bulan. James menyampuk. Kalau begitu, pinjam sahaja dari sekutu Eropah. Saya tunjukkan inventori peluru berpandu pemintas negara-negara utama Eropah. UK, 180. Perancis, 160. Jerman, 140. Itali, 100. Jumlah keseluruhan tidak sampai 600. Dan mereka juga perlu mengekalkan stok minimum untuk pertahanan negara sendiri. Di papan putih, saya melukis bulatan besar. Di dalamnya saya menulis, jumlah peluru berpandu pemintas yang tersedia di pihak barat, 2.000. Di sebelahnya, saya melukis satu lagi bulatan. Anggaran inventori peluru berpandu serangan Iran, sekutunya, 5.000. Ketika kedua-dua bulatan itu dibandingkan, wajah para pelajar menjadi muram. Stefan menghentak meja. Adakah ini bermakna kita akan kalah perang? Jeritnya. Tidak mungkin Amerika akan kalah. Saya menggelengkan kepala perlahan-lahan. Amerika akan menang perang ini, jawab saya. Tetapi mereka perlu mengubah cara mereka. Di skrin, saya paparkan 2 model peperangan. Model A, sistem pertahanan berpusatkan aset bernilai tinggi.
Model B, sistem pertahanan pelbagai lapisan berkos sederhana. Model A adalah cara Amerika, saya menerangkan. Kadar kejayaan 94%, sempurna tetapi tidak mapan. Model B, saya menunjuk, adalah model Malaysia. Guna senjata canggih seperti SM-3 secara minimum. Sebaliknya, tempatkan senjata kelas pertengahan seperti perisai langit atau lembing perkasa secara besar-besaran. Kadar pintasan mungkin turun sedikit dari 94% ke 88%, tetapi kelestariannya meningkat lebih 3 kali ganda. Mari mengangkat tangan. Jika 88%, bermakna 12% akan menembusi. Bukankah kerosakannya akan lebih besar? Saya mengangguk. Dalam jangka pendek, ya. Tetapi dalam jangka panjang, ia berbeza. Mana yang lebih baik? Bertahan dengan 94% selama 60 hari sebelum runtuh, atau bertahan dengan 88% selama 180 hari? Para pelajar terdiam. Hanya bunyi kalkulator yang kedengaran. James berbisik, 180 hari lebih baik. Saya tersenyum, cepat sekali. Perang bukan persaingan kesempurnaan, ia adalah persaingan kelestarian. Saya menunjukkan simulasi baharu. Graf 2 senario. Senario 1, sistem pertahanan AS sahaja. Senario 2, campuran sistem AS dan Malaysia. Pada hari ke-61, pertahanan senario 1 menjunam akibat kehabisan stok. Sebaliknya, senario 2 kekal stabil. Malah pada hari ke-180, ia masih mengekalkan lebih 70% keupayaan pertahanan. Stefan menundukkan kepalanya. Saya benci untuk mengakuinya, tetapi secara logik ia betul, gumamnya. Pelajar-pelajar lain mula mengangguk. Saya menulis ayat terakhir di papan putih, bukan yang terbaik, tetapi cukup baik dan tahan lama. Saya menukar slide. Rancangan perolehan kecemasan yang diumumkan oleh Jabatan Pertahanan AS 3 hari lalu terpapar. Produk, 12 bateri perisai langit 2, buatan Malaysia, 500 peluru berpandu lembing perkasa. Jumlah 2,8 bilion. Penghantaran, 3 bulan. Kontrak kecemasan. Para pelajar menahan nafas. Mari berkata perlahan. Jadi, akhirnya Amerika pun membeli senjata Malaysia. Saya mengangguk. Ia bukan pilihan, ia adalah keperluan. Amerika mengetepikan maruahnya untuk memilih kelangsungan hidup. Dan itulah sebabnya Malaysia menjadi keymaker dalam perang ini. Para pelajar tidak lagi membantah. Saya melihat jam, tepat sejam telah berlalu. Keraguan terakhir yang masih ada di wajah mereka ialah bagaimana Malaysia mencapai kedudukan ini dengan begitu pantas. Sambil meletakkan pen penanda, saya berkata, kelas seterusnya, kita akan melihat bukti prestasi senjata Malaysia di medan perang, bukan dengan angka, tetapi dengan data pertempuran sebenar. Mata mereka telah berubah. Kini, mereka mahu mendengar. 3 hari kemudian, Dewan Kuliah terasa sunyi. Setiap pelajar sudah duduk di tempat masing-masing, mata mereka terpaku pada skrin kosong di hadapan. Kesan daripada kelas terakhir masih terasa. Saya menghidupkan proyektor tanpa berlengah. Hari ini, kita tidak akan melihat statistik. Kita akan melihat bukti yang tidak boleh dinafikan. Dokumen pertama yang muncul adalah laporan yang telah diklasifikasikan dari Kementerian Pertahanan Poland. Laporan ujian penempatan tempur sistem perisai langit 2 di sempadan Ukraine, Oktober 2024. Para pelajar mencondongkan badan ke hadapan. Mari berbisik. Ini pertempuran sebenar. Saya mengangguk. Pada musim luruh 2024, Rusia melancarkan peluru berpandu balistik ke arah titik 30 km dari sempadan Poland. Ia adalah satu ujian provokasi. Poland segera memasuki keadaan siap siaga. Masalahnya, sistem Patriot mereka mengambil masa 48 jam untuk ditempatkan di lokasi itu. Saya menukar slide. Gambar-gambar penempatan perisai langit 2 muncul. 6 buah truk tiba di sebuah padang. Dalam masa 12 menit, radar telah dipasang dan pelancar telah didirikan. Tanda masa tertera pada setiap gambar. James berbisik, 12 menit. Saya memaparkan log operasi. 22,03. Radar mengesan objek mendekat. 22,54. Dikenal pasti sebagai peluru berpandu Iskander. 22,05. Urutan pintasan automatik diaktifkan. 22,6. Peluru berpandu pemintas dilancarkan. 22,07. Sasaran dimusnahkan. Stefan bertanya dengan suara bergetar. Mereka menembaknya jatuh dalam masa 4 menit. Saya memainkan video yang direkam melalui penglihatan malam. Satu titik cahaya melintasi langit. Dari bawah,
Satu lagi titik cahaya meluru ke arahnya. Satu letupan senyap berlaku, diikuti oleh bunyi dentuman yang menggegarkan dewan kuliah. Saya menghentikan video dan mengezoom masuk ke titik letupan. Pintasan berlaku pada ketinggian 15 km. 23 km dari sasaran yang dijangkakan. Jika ia gagal, sebuah pekan kecil di Poland akan lenyap. Mari mengangkat tangan. Bukankah Patriot juga boleh memintasnya? Saya menggelengkan kepala. Patriot berada di Warsaw pada masa itu. Ia menerima arahan untuk bergerak, tetapi memerlukan 3 jam untuk tiba. Perisai Langit 2 sudah pun bersiap sedia 20 km dari lokasi. Dokumen seterusnya, Laporan Tempur Pertahanan Udara Arab Saudi, Februari 2025. Rekod tindak balas terhadap serangan peluru berpandu balistik oleh pemberontak Houthi. 7 peluru berpandu dilancarkan serentak dari arah yang berbeza serangan tepu. James menggumam, ini mustahil untuk dipertahankan. Saya tersenyum. 2 tahun lalu ya, saya memainkan video dari pusat kawalan. 7 titik merah bergerak pantas ke arah Riyadh. Di luar peluru berpandu dilancarkan berturut-turut. 1, 2, 3, sehingga 7. Selang masa pelancaran, 3 saat setiap satu. Di langit, 7 kilatan cahaya meletup hampir serentak. Stefan bangun. Mereka berjaya memintas semuanya? Jeritnya. Saya mengangguk. 7 daripada 7. Kadar kejayaan 100%. Mari bertanya. Adakah ini juga perisai langit? Saya menggelengkan kepala. Ini adalah lembing perkasa. Sistem pertahanan altitud rendah hingga sederhana. Saya memaparkan datanya. Boleh menjejak 64 sasaran serentak dan menyerang 16 daripadanya pada masa yang sama. Kes seterusnya. Log Operasi Tentera Udara UAE, Jun 2025. Tindak balas terhadap serangan kawanan drone oleh militia yang disokong Iran. Jumlah drone, 43. Senjata pertahanan, sistem pertahanan anti-pesawat jarak dekat Panglima. Stefan mengangkat tangan. Mustahil untuk hentikan 43 drone dengan sistem meriam. Saya memainkan video. Sebuah kenderaan Panglima berada di tengah padang pasir. Turretnya berputar pantas. Bunyi tembakan bergema. Tratatatang. Meriam 30 mm itu memuntahkan api. Drone-drone mula jatuh dari langit. Dalam masa 20 saat, langit menjadi bersih. Mari bertanya dengan suara bergetar. Semuanya ditembak jatuh? Saya membesarkan laporan itu. Kejayaan pintasan, 42. Terlepas, 1. Tetapi yang 1 itu jatuh sendiri karena kehabisan minyak. Secara praktikalnya, pertahanan 100%. James menggelengkan kepalanya, tidak percaya. Saya memaparkan data perbandingan. Dalam situasi yang sama, sistem C-RAM Amerika menggunakan purata 1.200 butir peluru. Panglima hanya menggunakan 240 butir 1/5. Bagaimana? Tanya Stefan. Saya tunjukkan halaman penjelasan teknikal. Sistem kawalan tembakan buatan Malaysia, ramalan balistik berasaskan AI, pampasan angin masa nyata, dan penjejakan sasaran automatik. Bukan manusia yang membidik, tetapi komputer yang mengira. Ketepatannya melebihi 85%. Saya mengeluarkan kes terakhir, yang paling mengejutkan. Log latihan Tentera Laut Romania, September 2025. Latihan pertahanan peluru berpandu anti kapal di Laut Hitam. Senario. 4 peluru berpandu anti-kapal supersonik dilancarkan serentak dari jarak 20 km. Masa untuk bertindak balas, 45 saat. James berbisik, 45 saat hampir mustahil. Saya menunjuk pada senjata yang digunakan. Peluru berpandu permukaan ke udara Taming Sari. Video menunjukkan 6 peluru berpandu dilancarkan dari dek kapal perang. Di langit, 4 kilatan cahaya meletus hampir serentak. Keempat-empat peluru berpandu musuh dipintas. Saya menunjukkan pemasa 38 saat. Dewan kuliah menjadi sunyi sepi. Wajah para pelajar dipenuhi dengan kekaguman dan rasa tidak percaya. Saya mematikan proyektor. Di papan putih saya menulis 1 ayat. Medan perang tidak pernah berbohong. Saya meletakkan kapur dan memandang mereka. Pandangan mereka telah berubah sepenuhnya. Tiada lagi ejekan atau keraguan. Hanya ada kekaguman. Sekarang, kata saya akan jawab soalan yang paling penting. Bagaimana Malaysia mampu melakukan semua ini? 2 hari kemudian, ketika saya membuka pintu dewan kuliah, saya merasakan suasana yang berbeza. Wajah-wajah yang tegang dan ragu telah digantikan dengan rasa ingin tahu yang mendalam.
Mereka benar-benar mahu tahu jawapannya. Di skrin projektor, terpapar satu garis masa. 1975 hingga 2025. Saya menudingkan penunjuk laser ke tahun 1975. Pada tahun ini, satu peristiwa yang sangat penting berlaku di Malaysia, kata saya. Peristiwa apa? Tanya Stefan. Penandatanganan Perjanjian Pertahanan Terhad 1975, jawab saya. Satu perjanjian antara Malaysia dan kuasa-kuasa Barat. Secara rasminya, ia adalah untuk menjamin keselamatan serantau. Tetapi secara rahsianya, ia mengandungi klausa yang melarang Malaysia daripada membangunkan atau memiliki peluru berpandu dengan jarak melebihi 180 km dan kepala peledak melebihi 500 kg. Dewan Kuliah menjadi riuh. Mari mengangkat tangan. Mengapa Amerika dan sekutunya menyekat rakan mereka sendiri? Saya menjelaskan dengan perlahan. Mereka bimbang akan perlumbaan senjata di Asia Tenggara. Mereka takut Malaysia mungkin akan membangunkan keupayaan strategik yang boleh mengganggu keseimbangan kuasa. Jadi, mereka menyekat teknologi peluru berpandu Malaysia dari akarnya. James menggumam. Jadi, selama hampir 40 tahun, Malaysia langsung tidak boleh membina peluru berpandu? Saya mengangguk berat. Di atas garis masa, saya melukis satu garisan merah panjang dari 1975 hingga 2012. Selama 37 tahun ini, setiap pembangunan peluru berpandu memerlukan kelulusan Barat. Jaraknya dihadkan dengan ketat dan pembangunan teknologi bebas adalah dilarang sama sekali. Para pelajar terkejut. Stefan bertanya dengan pantas, "Kalau begitu, bagaimana mereka boleh membina perisai langit dan lembing perkasa sekarang?" Saya tersenyum penuh makna. Soalan itu adalah intipati kuliah hari ini. Saya menukar slide. Gambar hitam putih. Sebuah makmal pertahanan Malaysia pada tahun 1980-an muncul. Bangunan usang, makmal sempit, dan hanya segelintir penyelidik. Mereka muda, tetapi mata mereka penuh dengan keazaman. Mereka tidak boleh membina, saya menyambung, tetapi mereka tidak pernah berhenti membuat penyelidikan. Mereka tidak boleh menembak, tetapi mereka tidak henti-henti melukis pelan tindakan. Slide seterusnya menunjukkan skrin simulasi komputer dari tahun 1990-an. Pengiraan trajektori peluru berpandu, graf analisis pembakaran bahan api, algoritma sistem panduan jitu. Semuanya wujud hanya di dalam dunia digital. Mari bertanya, tidak percaya. Jadi mereka melakukannya hanya di dalam komputer. Saya mengangguk perlahan. Tepat sekali. Saya berjalan ke papan putih dan menulis. Sekatan adalah nama lain bagi pengumpulan. Selama 40 tahun Amerika dan Barat menyekat Malaysia, itu adalah fakta, saya jelaskan. Tetapi Malaysia tidak berhenti. Sebaliknya, mereka membuat persediaan yang teliti. Saya memaparkan data statistik baharu. Jumlah penerbitan kertas akademik oleh Institut Penyelidikan Pertahanan Malaysia. 1985 1996 89 2234 2012 1022. Graf itu melonjak naik secara mendadak. James berbisik. Mereka tidak boleh membinanya, tetapi penyelidikan mereka gila-gila. Saya menudingkan laser pada satu titik di garis masa 2012. Pada tahun ini perjanjian itu dipindah. Had jarak dilonggarkan kepada 300 km. Angka itu tidak penting. Yang penting ialah maknanya sekatan secara praktikalnya telah berakhir. Slide seterusnya memaparkan garis masa pembangunan peluru berpandu Malaysia selepas 2012. 2013. Peluru berpandu balistik Hulu Balang memasuki perkhidmatan. 2014. Pengeluaran besar-besaran perisai langit bermula. 2015. Peluru berpandu anti kapal Taming Sari diluluskan untuk ekspor. Kelajuan pembangunan itu sangat mengagumkan. Mari ternganga. Mereka mencipta semua ini hanya dalam masa setahun. Saya tersenyum dan membetulkannya dengan lembut. Bukan mencipta. Mereka hanya mengeluarkannya. Selama 40 tahun, saya jelaskan, Malaysia telah melukis beribu-ribu pelan tindakan. Di dalam komputer mereka, senjata-senjata yang telah siap hanya menunggu arahan untuk dikeluarkan. Apabila sekatan itu ditarik balik, mereka hanya perlu membawanya keluar ke dunia nyata. Saya menggunakan satu analogi. Bayangkan seorang lelaki yang dipenjarakan selama 40 tahun. Di dalam penjara, dia bersenam dan belajar setiap hari. Apa yang akan berlaku apabila dia dibebaskan? Tenaganya yang terpendam akan meletup dan mengejutkan dunia. Itulah yang berlaku kepada Malaysia.
Saya memaparkan satu graf baharu. Jurang teknologi peluru berpandu antara AS dan Malaysia. Pada tahun 2012, jurangnya adalah 15 tahun. 2015, 10 tahun. 2018, 5 tahun. 2022, hanya 2 tahun. Stefan menarik nafas panjang, tidak percaya. James masih ragu. Jurangnya mungkin telah rapat, tetapi mereka masih belum setanding, bukan? Slide. Seterusnya, laporan penilaian SIPRI 2024. Perbandingan tahap teknologi mengikut bidang. Pendorongan, bahan api, Malaysia 98, AS 100. Ketepatan panduan, Malaysia 96, AS 100. Keupayaan pengeluaran besar-besaran, Malaysia 105, AS 100. Dewan Kuliah Rio. Semua mata tertumpu pada angka terakhir. Malaysia telah mengatasi Amerika. Bagaimana mungkin? Tanya Mari. Saya menulis satu perkataan di papan putih. Fokus. Amerika membangunkan ratusan jenis senjata, dari kapal pengangkut pesawat hingga drone senyap. Sumbernya tersebar. Sebaliknya, Malaysia membuat pilihan strategik. Mereka menumpukan semua keupayaan mereka pada 2 bidang sahaja, sistem peluru berpandu dan pertahanan udara, bidang yang sama yang telah disekat selama 40 tahun. Hasilnya, dalam domain khusus ini, mereka telah mencapai tahap kelas dunia. Saya memberikan satu contoh. Pembangunan peluru berpandu balistik hulu balang V. Reka bentuk bermula 2018. Prototipe siap 2020. Penempatan tempur 2022. Jumlah 4 tahun. Di sebelahnya saya letakkan purata masa projek serupa di Acera 12 tahun. 3 kali lebih pantas, gumam Stefan. Kerana Malaysia sudah tahu semua jawapannya, jelas saya. Pelan tindakannya telah siap pada tahun 2010. Simulasi komputer telah diulang beribu kali. Semua masalah yang mungkin timbul telah dikenal pasti dan diselesaikan secara maya. Mereka hanya perlu melalui fasa terakhir, pembuatan fizikal dan ujian. Sementara Amerika bermula dari kertas kosong, Malaysia hanya perlu memasang kepingan teka-teki terakhir. James bertanya, tetapi bukankah Amerika boleh mengejar dengan wang? Tidak, jawab saya. Kerana masa selama 40 tahun itu tidak boleh dibeli dengan wang. Data yang dikumpul, pengajaran dari kegagalan yang tidak terkira, reka bentuk jitu yang sentiasa ditambah baik, semua ini telah menjadi aset tidak ketara yang terkumpul. Masa itu sendiri telah berubah menjadi teknologi. Mari berbisik. Masa itu sendiri telah berubah menjadi teknologi. Saya tersenyum puas. Tepat sekali. Dan kini, Malaysia menjual aset berharga yang terkumpul itu kepada pasaran dunia. Poland tidak perlu menunggu 40 tahun. Mereka hanya perlu membeli senjata Malaysia. Jam di dinding menunjukkan tepat 50 minit telah berlalu. Para pelajar memandang skrin dengan penuh kekaguman. Sambil mengambil beg, saya berkata perlahan, kelas seterusnya, kita akan bincangkan apa makna semua ini kepada dunia. 2 hari kemudian, Dewan Kuliah dipenuhi dengan ketegangan yang aneh. Apabila saya melangkah masuk, semua mata tertumpu pada saya. Tiada lagi ejekan atau keraguan, hanya keinginan yang mendalam untuk mengetahui lebih lanjut. Di skrin projektor, terpapar peta dunia. Saya memegang penunjuk laser. Hari ini, kita akan mentakrifkan kedudukan sebenar Malaysia di dunia. Titik-titik merah mula muncul di peta. Poland, Romania, Arab Saudi, UAE, Mesir, Australia, Norway, Finland, negara-negara yang telah memperoleh senjata Malaysia. Sudah sebanyak ini, bisik Mari. Saya menukar slide. Angka besar muncul di tengah skrin. 27 negara sehingga 2025. Stefan terkejut. 27 negara dalam masa 5 tahun, tepatnya 4 tahun dan 8 bulan, saya betulkan. Tetapi yang lebih penting bukanlah jumlahnya, tetapi coraknya. Slide seterusnya mengkategorikan negara-negara itu mengikut warna. Merah, ahli NATO; biru, negara pengeluar minyak Timur Tengah; hijau, sekutu Asia Pasifik. James menggumam, semuanya sekutu Amerika. Saya tersenyum. Tepat. Disinilah letaknya kebijaksanaan strategi Malaysia. Saya berjalan ke papan putih dan menulis, Malaysia bergerak di dalam sistem Amerika. Malaysia tidak bersaing dengan Amerika. Ia melengkapinya, saya jelaskan. Ia mengisi jurang yang tidak dapat diisi oleh Amerika. Saya memaparkan jadwal perbandingan. Senjata AS versus senjata Malaysia. Prestasi, AS sedikit lebih unggul. Harga, Malaysia
30,40% lebih murah. Masa penghantaran, Malaysia 2,3 kali lebih pantas. Syarat politik, Malaysia jauh lebih fleksibel. Apa maksud syarat politik? Tanya Stefan. Apabila Amerika menjual senjata, ia akan mempertimbangkan rekod hak asasi manusia, memerlukan kelulusan Kongres, dan mengehadkan penggunaannya. Tetapi Malaysia, tambah saya, syaratnya jauh lebih longgar. Ini bukan soal baik atau buruk. Ini soal realiti pasaran. Bagi banyak negara, kebebasan untuk menggunakan aset pertahanan mereka tanpa sekatan adalah satu kelebihan daya saing yang besar. Seterusnya, satu gambar Raja Piramid muncul. Di puncak, Amerika Syarikat. Di lapisan kedua, Malaysia. Di lapisan ketiga, negara-negara Eropah. Ini bukan tahap teknologi, tetapi pembahagian peranan. Saya jelaskan. Amerika bertanggung jawab untuk teknologi paling canggih, F-35, kapal pemusnah Aegis, kapal selam nuklir, perkara yang tiada siapa boleh buat. Malaysia, saya menunjuk ke lapisan kedua, bertanggung jawab untuk membekalkan senjata cukup baik dalam kuantiti yang banyak dan pantas. Perisai langit, lembing perkasa, K2 senjata praktikal untuk peperangan sebenar. Mari bertanya dengan berhati-hati. Jadi, pada akhirnya, Malaysia adalah nombor 2. Saya menggelengkan kepala. Bukan kedudukan, tetapi peranan. Fikirkan seperti ini. Apple mencipta iPhone, tetapi syarikat seperti Samsung dan TSMC membekalkan komponen dan teknologi yang membolehkan iPhone itu wujud. Siapa yang lebih penting? Tiada jawaban. Kedua-duanya diperlukan. Amerika mencipta inovasi, tetapi Malaysia menjadikan inovasi itu boleh dilaksanakan dan mapan di medan perang. Saya memaparkan semula papan status perang Amerika-Iran, hari ke-35. Jumlah peluru berpandu pemintas AS yang digunakan 34 milong. Jumlah unit yang dibekalkan oleh Malaysia, kecemasan 280. James bersuara perlahan. Senjata Malaysia sudah digunakan lebih banyak daripada senjata Amerika. Saya mengangguk. Dan disebabkan kecekapan kos, nisbah itu akan terus meningkat. Saya menunjukkan simulasi baharu. Komposisi senjata yang dijangkakan pada hari ke-90 perang. Buatan AS, 35%. Buatan Malaysia, 52%. Buatan Eropah, 13%. Para pelajar menahan nafas. Separuh daripada sistem pertahanan yang melindungi aset Amerika akan datang dari Malaysia. Di papan putih, saya menulis ayat baharu. Kuasa besar menjual senjata, tetapi Malaysia menjual kelangsungan hidup. Senjata Amerika adalah senjata untuk menang dengan sempurna, saya jelaskan. Tetapi senjata Malaysia adalah senjata untuk bertahan lama. Dalam peperangan moden, Anda boleh menawan wilayah dengan serangan. Tetapi jika Anda tidak dapat mempertahankannya, ia tidak bermakna. Saya memaparkan data dari perang Ukraine. Wilayah yang diduduki Rusia mula mengecut selepas mencapai kemuncak pada Mac 2022. Rusia pandai menyerang, tetapi gagal mempertahankan kedudukannya. Sebaliknya, Ukraine bertahan sambil melancarkan serangan balas. Apa kaitannya dengan Malaysia? Tanya James. 40% daripada senjata yang dipindahkan oleh Poland ke Ukraine adalah buatan Korea Selatan, di mana Malaysia merupakan rakan kongsi utama dalam pengeluaran komponen kritikal, jelas saya. Kereta kebal K2, meriam gerak sendiri K9, sistem perisai langit semuanya dioptimumkan untuk pertahanan dan serangan balas. Mari memetik laporan Rand Corporation yang baru dibacanya. Laporan itu mengatakan kemenangan tidak lagi ditentukan oleh senjata terbaik, tetapi oleh logistik dan ekonomi yang mampu menampungnya. Saya mengangguk, menghargai pandangannya. Tepat sekali. Perang telah menjadi pertarungan ekonomi. Dan dalam pertarungan ekonomi itu, Malaysia telah menjadi pengubah permainan. Sebagai negara yang membekalkan senjata yang murah, pantas, dan boleh dipercayai, Stefan, yang dari tadi menatap skrin komputernya, perlahan-lahan mengangkat kepala. Keyakinan yang ada pada wajahnya pada awal semester telah hilang sepenuhnya. Saya memadam papan putih dan menulis ayat terakhir. Malaysia bukan lagi pembeli senjata, tetapi penulis peraturan peperangan. Bunyi kapur menggores papan putih bergema di dalam dewan yang sunyi. Para pelajar tidak bergerak. Dunia mereka telah runtuh sepenuhnya. Kini, tiba masanya untuk membina pandangan dunia yang baharu. Pada hari terakhir semester, dewan kuliah itu bukan sahaja dipenuhi oleh pelajar saya, tetapi juga beberapa profesor lain yang berdiri di belakang. Kabar angin tentang analisis radikal saya mengenai Malaysia telah tersebar ke seluruh universiti.
Di skrin, saya memaparkan satu soalan mudah. Siapa yang memenangi peperangan? Saya berjalan ke papan putih dan menulis 3 perkataan yang bertahan hingga akhir. Sejarah peperangan, saya mulakan, menunjukkan pemenang, sentiasa mempunyai ciri yang sama. Bukan yang terkuat, tetapi yang paling lama bertahan. Vietnam, Afghanistan, kedua-duanya dimenangi oleh pihak yang lebih lemah tetapi lebih tabah. Stefan mengangkat tangan. Jadi, Malaysia adalah negara yang menjual ketabahan itu? Saya tersenyum. Satu ungkapan yang sangat tepat. Ia menjualnya dalam bentuk sistem pertahanan yang berpatutan dan boleh dihasilkan dengan cepat. Saya memaparkan satu graf terakhir, analisis perbandingan keupayaan bertahan dalam peperangan. Menggunakan senjata AS sahaja, purata kelangsungan perang 87 hari. Menggunakan campuran senjata AS Malaysia 245 hari. Perbezaan hampir 3 kali ganda ini, saya tekankan, bukan sekadar masa, ia adalah titik penentu antara kemenangan dan kekalahan. Saya menunjukkan peta dunia sekali lagi. Negara-negara yang ditandakan dengan warna biru pembeli senjata Malaysia mempunyai satu corak yang jelas. Poland bersempadan dengan Rusia, Arab Saudi bersempadan dengan Iran, Taiwan berhadapan dengan China, Finland bersempadan dengan Rusia. Mereka semua adalah negara yang terancam, kata Stefan. Betul, saya akui, dan mereka mempunyai satu lagi persamaan. Mereka tidak sepenuhnya yakin Amerika akan sentiasa berada di sana untuk mereka. Jadi, mereka amat memerlukan keupayaan pertahanan diri yang mampan. James menyampuk. Jadi, Malaysia pada dasarnya membina perniagaan daripada keraguan terhadap Amerika. Ia bukan keraguan, saya betulkan. Ia adalah realisme strategik. Malaysia menawarkan polis insurans geopolitik. Dan kini, perniagaan itu sedang berkembang pesat. Saya memaparkan kedudukan pengekspor pertahanan global terkini untuk tahun 2025. Amerika Syarikat, Rusia, Malaysia. Dewan Kuliah menjadi gempar. Malaysia telah mengatasi Perancis, Jerman dan United Kingdom. Tetapi yang lebih mengejutkan, kata saya, adalah kadar pertumbuhannya. Ekspornya telah meningkat 5 kali ganda dalam masa 5 tahun. Pada kadar ini, kata Stefan selepas membuat pengiraan pantas, mereka boleh mengatasi Rusia dalam masa 5 tahun lagi. Saya mengangguk. Sangat berkemungkinan. Saya kembali ke papan putih, mengulangi ayat-ayat yang telah menjadi tema kursus ini. Malaysia adalah penulis peraturan. Peraturan baru ialah kelestarian mengatasi kesempurnaan. Dahulu, Amerika yang menetapkan peraturan perang. Sekarang, Malaysia menawarkan satu set peraturan baharu yang lebih menarik kepada kebanyakan negara di dunia, saya jelaskan. Apa yang akan berlaku kepada Amerika? Tanya Stefan. Amerika akan tetap menjadi yang terkuat, jawab saya. Tetapi ia tidak lagi mampu mengurus dunia sendirian. Ia memerlukan rakan kongsi seperti Malaysia. Dahulu, Malaysia adalah sekutu yang dilindungi oleh Amerika. Kini, ia adalah rakan kongsi yang melengkapkan dan memampankan strategi Amerika. Saya mematikan proyektor dan memandang para pelajar saya. Wajah mereka telah berubah sepenuhnya dari 7 minggu yang lalu. Ejekan dan keyakinan buta telah hilang, digantikan dengan rasa hormat, pemahaman, dan rasa ingin tahu yang baharu. Apabila Anda mula-mula masuk ke dewan ini, Anda memandang rendah pada Malaysia, kata saya. Tetapi sekarang, Anda tahu bahawa sekatan selama 40 tahun itu sebenarnya adalah persediaan selama 40 tahun, dan persediaan itu kini sedang mengubah dunia. Para pelajar mula bertepuk tangan. Profesor-profesor di belakang turut serta. Ketika saya melangkah keluar dari dewan kuliah buat kali terakhir, saya menoleh ke belakang. Stefan sedang berbincang dengan rakan-rakannya, Marie sedang menyemak nota-notanya, dan James sedang termenung memandang keluar tingkap. Sambil berjalan di koridor, saya berfikir, benih itu telah ditanam. Perjalanan selama 7 minggu ini telah berakhir, tetapi perubahan sebenar baru sahaja bermula.